TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin. Alhamdulillah bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Farina. Dan pada kali ini, topik yang akan saya sentuh adalah bagaimana menjadi seorang guru baharu yang berkesan. Seperti biasa, sebelum kita bermula, ada beberapa soalan yang ingin saya lontarkan kepada hadirin. Yang pertama, adakah yang sedang menonton ini merupakan guru baru? Jika ya, apakah perasaan anda selama menjadi seorang guru baru? Dan jika tidak, anda mungkin boleh kongsikan tips yang akan saya berikan sebentar lagi kepada semua guru baru yang anda kenali. Jom kita mulakan. Apakah yang selalu bermain di minda bagi seseorang guru baru apabila pertama kali mereka perlu melaporkan diri? Yang pertama soalannya adalah, di mana agaknya sekolah saya? Sekolah untuk saya posting, jauh ke, dekat dengan rumah ke, di Sabah ke, Sarawak, atau di negeri yang saya dah pergi, atau negeri yang saya tidak pernah pergi? Ini adalah soalan yang paling utama yang mendebarkan semua guru baru. Yang kedua, setelah tahu sekolah, guru baru mula memikirkan siapakah pengetua atau guru besar mereka, lelaki, perempuan, baik atau tegas, ada bagaimana? Itu yang juga mendebarkan bagi seorang guru baru. Yang ketiga, bagaimana agaknya penerimaan warga sekolah, guru, pekerja. Itu juga yang sentiasa berlega di pemikiran guru baru. Yang keempat, mula memikirkan tentang anak murid. Bagaimana agaknya anak murid saya ya? Adakah mereka ini nakal-nakal atau suka musik atau baik-baik saja? Bagaimana agaknya? Boleh ke, senang ke saya berkomunikasi dengan mereka? Inilah yang juga tertanya-tanya dalam minda seorang guru baru. Yang kelima, apa agaknya subjek yang akan saya ajar? Jika di universiti saya mengambil option bahasa Melayu contohnya, adakah di sekolah nanti selain mengajar bahasa Melayu, saya perlu mengajar subjek lain? Dan yang keenam, apakah jawatan tambahan untuk saya? Mungkin saya akan ditugaskan sebagai guru pusat sumber atau guru nilam ataupun guru penghias bilik gerakan. Itu juga akan difikirkan oleh seseorang guru baru. Dan yang terakhir, yang ketujuh, boleh ke agaknya saya menyesuaikan diri ya di sekolah baru? Itu adalah 7 persoalan yang selalunya berlega di minda guru baharu. Apakah isu atau cabaran menjadi seorang guru baru? Yang pertama, penyesuaian diri. Seseorang guru baru itu biasanya akan menghadapi cabaran apabila mereka berada di tempat baru. Maksudnya di sini adalah di sekolah baru, kerana mereka akan berkenalan dengan orang-orang baru, wajah baru, guru baru, murid baru yang tidak pernah mereka kenal sebelum ini, dan mereka akan berhadapan dengan guru senior. Bagaimana mereka ingin menyesuaikan diri dengan guru-guru senior, dan bagaimana perbezaan ketika belajar di universiti dan di padang sasar yang sebenar, iaitu di sekolah. Ini adalah cabaran bagaimana untuk mereka menyesuaikan diri. Yang kedua, isu yang selalu timbul adalah berkaitan dengan kemahiran insaniah guru-guru baru ini. Bagaimana mereka beradaptasi dengan suasana, ataupun bagaimana mereka respon dengan cabaran-cabaran. Adakah mereka ini seorang yang cepat putus asa ataupun mempunyai daya tahan yang rendah? Dan ini adalah isu yang selalu diperkatakan apabila terjadi guru-guru baru yang cepat mengalah apabila dia menerima cabaran. Yang ketiga, cabarannya adalah dari aspek kaedah pengajaran. Guru-guru baru ini walaupun telah menjalani latihan praktikal, apabila berada di sekolah yang sebenar, mereka perlu benar-benar memahami bagaimanakah perjalanan sekolah tersebut dari aspek kaedah pengajaran. Mereka perlu memahami secara keseluruhannya polisi pendidikan
Sebagai contoh, berkaitan dengan PDPR sekarang ini, belajar di rumah, tentang pentaksiran bilik darjah, tentang apakah itu PAJSK dan tentang psikometrik. Dan seterusnya, cabaran yang keempat adalah berkaitan dengan harapan sekolah yang tinggi terhadap mereka sebagai seorang guru baru. Apabila seorang guru baru datang ke sekolah, sudah pasti pihak sekolah mempunyai persepsi ataupun harapan yang tinggi untuk mendapat sesuatu daripada guru baru. Maksudnya di sini, apakah yang boleh disumbangkan oleh guru baru kepada sekolah. Yang kelima, isu atau cabarannya adalah terdapat guru baru sebahagiannya yang kurang berpengalaman apabila berurusan dengan ibu bapa. Maksudnya di sini kemahiran komunikasi yang perlu dipertingkat. Ada yang terjadi apabila terdapat guru baru yang tidak begitu mahir melayan ibu bapa apabila membincangkan tentang urusan anak-anak. Mungkin dari aspek penggunaan bahasa, mungkin apabila melayan ibu bapa dari social economic status yang berbeza, ataupun selangor bahasa atau bahasa selangor yang sukar difahami oleh guru baru. Contohnya, guru baru ini dari bandar dan posting di sekolah pedalaman, maka dia mengalami cabaran untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh ibu bapa muridnya. Dan seterusnya, yang keenam, cabaran ataupun isu guru baru adalah penguasaan kemahiran-kemahiran yang terkini. Oleh itu, terdapat guru baru yang susah untuk cepat belajar, dan ini merupakan cabaran yang sering dihadapi oleh guru-guru baru yang jika tidak ditangani akan memberikan tekanan kepada mereka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebagai guru baru, siapakah yang perlu anda jadikan rujukan? Jadi yang pertama sudah tentulah pengetua ataupun guru besar, kerana pengetua dan guru besar anda merupakan ketua jabatan di sekolah. Oleh itu, sebagai guru baru, anda perlu sentiasa merujuk kepada ketua jabatan jika terdapat apa-apa masalah. Jika cuti pun perlu, orang pertama yang perlu diberitahu adalah ketua jabatan. Cuti sakit, ya. Jangan diam aja, tak boleh, ya. Kena rujuk kepada ketua jabatan. Berkaitan dengan sistem, kalau tak faham, kamu sebagai guru baru perlu merujuk kepada ketua jabatan. Yang kedua, penolong kanan. Mereka ini terdiri daripada penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan kurikulum, dan jika sekolah anda mempunyai pendidikan khas, akan wujud jawatan penolong kanan pendidikan khas. Dan setiap penolong kanan ini mereka mempunyai spesifikasi kerja yang sangat berkait rapat dengan tugas anda sebagai guru baru. Contohnya, penolong kanan pentadbiran akan memberi bimbingan kepada anda berkaitan dengan peperiksaan, bagaimana membuat perancangan strategik, bagaimana untuk merancang pengajaran. Okey, bagaimana pula dengan penolong kanan hal ehwal murid? Penolong kanan hal ehwal murid ataupun PKM adalah berkait rapat dengan kehadiran murid, berkaitan dengan pengawas, berkaitan dengan buku teks, berkaitan dengan beasiswa. Jadi sebagai guru baru, anda perlu berurusan dengan PKM. Berkaitan dengan PK Koko, PK Koko akan menguruskan tentang perjalanan aktiviti Koko. Jadi sebagai guru baru, anda perlu mengambil berat tentang perkara-perkara berkaitan dengan aktiviti kurikulum murid-murid. Yang ketiga, sebagai guru baru, anda juga perlu selalu merujuk kepada mentor mata pelajaran ataupun mentor subjek, kerana anda perlu membincangkan tentang kandungan pengajaran, tentang PBD, tentang PAJSK, tentang psikometrik, semua berkaitan dengan guru mata pelajaran dan juga cara menjadi guru kelas. Okay? Seterusnya, yang keempat adalah guru cemerlang. Sekiranya anda sebagai guru baru mempunyai impian untuk menjadi seorang guru cemerlang, rapat-rapatlah dengan guru cemerlang, dapatkan tips bagaimana mereka menjadi seorang guru cemerlang. Belajar tentang inovasi, belajar tentang bagaimana membuat kajian tindakan, ya. Sebagai guru baru,
tak mustahil untuk anda menghasilkan inovasi dan juga kajian tindakan. Dan yang kelima, dekatilah guru-guru yang positif, guru-guru yang sentiasa memberi anda motivasi, guru-guru yang memberikan anda semangat, guru-guru yang sentiasa bersangka baik. Ini adalah guru-guru positif yang kamu sebagai guru baru perlu dekati. Dan yang terakhir, sebagai guru baru jangan lupa sentiasa merujuk kepada ketua kerani di mana? Di pejabat, kerana mereka menguruskan perkara-perkara berkaitan perjawatan, gaji, kenaikan pangkat ya. Jadi sentiasalah merujuk kepada mereka. Sebagai guru baru, perkara utama yang perlu anda selalu ingat adalah niat. Apakah niat anda menjadi seorang guru pada awal-awal anda menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan? Sentiasalah ingat niat asal tersebut untuk mendidik anak bangsa, untuk melahirkan bangsa yang bermaruah, untuk memberi seberapa banyak ilmu kepada anak murid. Jadi selalu ingat tentang niat asal anda menjadi guru dan redalah di mana saja tempat anda diletakkan pada penempatan yang pertama. Jangan merungut, jangan berkeluh kesah, terima seadanya di mana anda berada, kerana penempatan yang pertama adalah pemula kepada kerjaya anda sebagai seorang guru. Cari kelebihan tempat tersebut dan bukan sibuk mencari-cari kelemahan dan membanding-bandingkan tempat anda dengan kawan-kawan yang lain. Kerana jika dilihat ramai contoh guru di luar sana, sekolah pendalaman, sekolah orang asli ramai melahirkan guru-guru yang berjaya dan hebat. Mengapa? Kerana mereka berpegang kepada niat asal mereka, mengapa mereka menjadi seorang guru. Seterusnya, sentiasa ingatlah bahawa cara anda melayan anak murid perlulah ingat anak murid seperti anak saya, anak murid seperti anak kandung saya. Maka anda akan mengajar mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan. Kerana ingatlah, setiap ilmu yang anda taburkan akan menjadi pahala yang berkekalan walaupun anda telah tiada di dunia ini. Oleh itu, sentiasa ingat apakah niat asal anda menjadi seorang guru. Tunjukkan sikap yang positif. Apa maksudnya tu sikap yang positif? Sebagai guru baru, anda sudah tentu menjadi perhatian warga sekolah. Mudah saja tips yang ingin saya kongsikan, iaitu yang pertama, tersenyumlah. Janganlah lokek dengan senyuman. Tak rugi kita tersenyum ya. Bila kita tersenyum, 17 otot kita bergerak berbanding kalau muka kita ketat, masam, 34 otot bergerak. Maka dengan tersenyum otot tu sikit kuranglah berkedut muka kan. Jadi guru baru sentiasalah tersenyum. Yang seterusnya, bergaul dengan semua orang, dengan guru, dengan pekerja, jumpa dengan pekerja, makcik tengah menyapu, beri salam ya, bergaul. Jangan duduk menyendiri di satu sudut di bilik guru, tidak bercampur gaul. Itu menunjukkan sifat yang negatif. Kemudian seterusnya, belajar budaya sekolah. Datang ke sekolah baru, belajar dulu tentang budaya. Jangan terus cepat ingin membuat perubahan itu dan ini. Ya, saya faham anda guru baru yang bersemangat, namun belajar budaya sekolah itu sangat penting. Okey. Seterusnya, bersopanlah ketika bercakap, ketika berpakaian, berpenampilan. Jangan pakaian yang tidak sesuai sebagai kerjaya seorang guru ya. Pakai yang formal, cara bercakap dengan rakan sekerja, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian tidak bolehlah berbangga diri walaupun anda seorang guru baru mempunyai banyak kemahiran berbanding dengan guru-guru senior. Usahlah berbangga diri, sentiasalah merendah diri. Dan seterusnya, ringanlah tulang sekiranya ada majlis-majlis khas, ada sambutan hari guru, gotong royong, ringankanlah tulang anda dan jangan cerewet. Orang kata jangan meminta-minta perkara yang tidak-tidak. Pandai-pandailah membawa diri di tempat baru. Insya-Allah sikap yang positif akan membuatkan anda diterima.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mengapa penting untuk anda mendekati guru senior? Nama penguru senior sudah pasti mereka mempunyai banyak pengalaman dalam menguruskan sekolah dan dalam memberi perkhidmatan yang terbaik di sekolah, mendidik anak murid. Jadi anda sebagai guru baru, apa yang anda pelajari di universiti tidak seperti yang disangka apabila anda betul-betul berada di sekolah yang sebenar. Dan apabila anda berurusan dengan guru senior, anda boleh bertanya tentang bagaimanakah kaedah pengajaran yang sebenar tentang subjek yang anda kendalikan. Dan ini merupakan salah satu faedahnya apabila anda sentiasa mendekati guru senior. Cara mengendalikan murid-murid di dalam kelas juga boleh anda pelajari daripada mereka, kerana murid-murid di dalam kelas mempunyai kepelbagaian potensi, kepelbagaian tingkah laku. Jadi anda sebagai guru baru, anda memang memerlukan bimbingan daripada guru-guru senior. Mereka juga boleh mengajar anda cara menyusun kerja, kerana menjadi seorang guru merupakan satu tugas yang sangat mencabar. Ada kalanya anda bukan sahaja menjadi seorang guru, ada kalanya anda perlu menjadi seorang penyanyi, anda menjadi seorang dekor, mendekor rumah, penghias dalaman. Jadi guru senior ini akan mengajar anda bagaimana menyusun atur kerja agar anda tidak menjadi kelang kabut. Namun pesanan saya ialah jangan pula terlalu bergantung kepada guru senior. Anda perlu juga berusaha sendiri dengan sedikit bimbingan daripada guru senior. Ini soalan menarik ni. Betul ke guru baru ni akan dibuli di sekolah baru? Okey, sebenarnya mudah saja. Terimalah tugas sebagai satu amanah. Bagi pandangan saya kepada guru baru di luar sana, 2 tahun yang pertama terimalah tugas yang diberikan dengan ikhlas. Kerana apabila anda menerima tugas dengan ikhlas, 2 tahun yang pertama anda sebagai guru baru, sebenarnya anda sedang menggali potensi anda sebagai seorang guru di sekolah. Contohnya apabila anda diberi tugas sebagai guru penasihat kelab renang contohnya, anda tidak tahu berenang ataupun anda menjadi guru yang bertanggungjawab menghias bilik gerakan, sedangkan anda terkenal dengan keras tangan. Ada orang beri istilah kan, tidak kreatif, tak ada bakat dalam seni, tetapi diberi tanggungjawab untuk menghias bilik gerakan. Anggaplah itu sebagai satu cabaran. Cabaran adalah peluang. Oleh itu usahlah merungut, kerana apabila anda merungut, itu menunjukkan sikap yang tidak elok. Persepsi daripada pihak sekolah kepada anda sudah tak elok. Jadi oleh itu saya sangat mencadangkan 2 tahun yang pertama terima semua tugas supaya anda dapat mengenal pasti, dan anda sebenarnya sendiri akan terkejut dengan bakat yang terpendam. Jadi terima, anggap cabaran satu peluang. Walaupun contoh lain, katakanlah subjek, macam saya kalau nak berkongsi pengalaman, saya ialah seorang kaunselor. Ketika penempatan pertama saya diminta mengajar mata pelajaran matematik dan matematik tambahan. Jadi bagaimana? Saya anggap itu sebagai satu cabaran. Jadi kena baca bukulah dan mengajar. Maka itu memberikan kepuasan kepada kita sebagai guru baharu kerana kita telah mengambil itu sebagai satu cabaran. Jadi apabila kita selama 2 tahun telah menerima tugas dan amanah, kita akan tahu banyak perkara. Kita akan pandai banyak hal kerana kita diberi pendedahan. Kerana kita tak tahu, mesti kita akan merujuk kepada perujuk-perujuk yang telah saya sebutkan tadi. Maka di situlah berlakunya proses pembelajaran. Jadi anggaplah tugas yang diberi bukan anda dibuli, tetapi anda diberi kepercayaan.
Sebagai seorang guru baru, anda perlu mempunyai idola. Kenapa agaknya? Kerana apabila anda mempunyai guru idola ataupun seseorang yang anda kagumi, anda akan menjadikan dia atau mereka sebagai sumber inspirasi. Siapakah guru yang boleh dikatakan sumber inspirasi kepada guru baru? Okey, anda boleh melihat guru-guru yang berdekatan dengan anda yang telah menunjukkan kejayaan, pencapaian-pencapaian yang membanggakan. Tidak perlulah melihat terlalu jauh seperti tokoh guru kerana perjalanan anda masih jauh. Lihat yang berdekatan dengan anda, bagaimana guru-guru satu sekolah dengan anda yang telah mencapai kejayaan-kejayaan yang membanggakan. Kerana apabila anda sebagai guru baru mempunyai guru idola ataupun inspirasi, ia akan membantu anda mengatur perjalanan kerjaya anda sebagai seorang guru. Sebagai contoh, bagaimana guru cemerlang yang boleh dikatakan mempunyai fast track, bagaimana mereka mengatur perjalanan kerjaya mereka sebagai seorang guru cemerlang. Okey, jadikan mereka sebagai inspirasi dan guru-guru yang terlibat sebagai jurulatih utama atau dinamakan JU, dan carilah guru-guru yang terlibat aktif dalam bidang inovasi. Ada guru-guru yang terlibat sebagai pembina modul, pembuat buku, penulis buku teks, ya. Itu dari segi akademik. Bagaimana pula guru-guru yang memberi inspirasi kepada anda sebagai seorang guru baru dalam bidang kurikulum? Lihatlah rakan-rakan di sekeliling anda. Pergi ke peringkat daerah, hadir majlis hari sukan daerah, hari sukan negeri, dan tanpa anda sedari, guru-guru hebat ada di sekitar anda. Apabila ada guru yang berjaya membawa anak muridnya dalam bidang kurikulum, contoh sukan hingga ke peringkat antarabangsa. Begitu juga dalam bidang hal ehwal murid. Ada guru yang berjaya membawa pembimbing rakan sebayanya hingga ke peringkat antarabangsa. Dan ada guru dalam bidang akademik telah melahirkan pelajar yang cemerlang sehingga menjadi pelajar terbaik di peringkat kebangsaan. Inilah pencapaian-pencapaian yang membanggakan, dan jika anda sebagai guru baru mendedahkan diri anda dengan lingkungan yang positif, insya-Allah anda akan menjadi seorang guru yang hebat. Baiklah, begitulah perkongsian kita pada hari ini yang bertajuk bagaimana menjadi seorang guru baharu yang berkesan ataupun yang berjaya. Jadi semoga tips yang dikongsikan pada hari ini akan dapat membantu anda sebagai guru-guru baru untuk meneruskan perjuangan dalam mendidik anak bangsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KP